Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan fokus utama kita malam ini. Sabah rekod kes harian COVID-19 terendah sejak 30 Mac 2021. Bertuntung boleh tapi kena hati-hati. PRS bakal bertaruh 6 calon dalam PRU 15. Sabah merekodkan kes jangkitan positif COVID-19 terendah dengan 48 kes. Ia sekaligus angka terendah dilaporkan sejak 30 Mac tahun lalu. Jurucakap Kerajaan Sabah berkaitan COVID-19, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, Kota Kinabalu catat angka tertinggi dengan 21 kes, manakala tiada kes dilaporkan di 11 daerah. Secara keseluruhannya, 44 kes dalam kategori 1 dan 2, manakala 4 kes melibatkan kategori 4 dan 5. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan melaksanakan Op Raya Bomba dan Op Selamat sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri bermula 27 April ini. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, ia menekankan 3 aspek utama termasuk keselamatan kebakaran di bangunan komersial, kediaman kerjasama dengan agensi lain dan keselamatan di air. Jadi sebab itu kita memastikan bahawa beberapa hotspot yang dikenal pasti di dalam negara mengikut rangkaan yang telah dikenal pasti oleh pihak polis dan JPJ, kita akan bersama bekerjasama. Satu rondaan, keduanya kita juga membuat pemeriksaan dan juga kajian risiko kawasan. Bila mereka ni melaksanakan rondaan, pada masa yang sama juga mereka akan melihat sumber air, contohnya. Pemeriksaan pilih bomba, melihat risiko-risiko di kawasan-kawasan tersebut, kajian-kajian kawasan-kawasan baru. Jelasnya, Op Raya Bomba akan dilakukan seminggu sebelum dan seminggu selepas Hari Raya Aidilfitri. Justru bagi anggota Bomba, hanya 20% dibenarkan bercuti dalam tempoh tersebut. 80% daripada 13,500 kaki tangan kita akan kita kekalkan bertugas di sepanjang musim perayaan. Dan semasa tempoh tersebut, kita juga dibantu oleh pelatih-pelatih yang baru yang kita terima baru-baru ini. Beliau berkata demikian ketika sidang media Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Bomba Sarawak di Hotel Waterfront Kuching pada Isnin. Di Sarawak, seramai 1,040 anggota bomba bertugas dibantu 108 pelatih di 37 buah balai. Sementara itu, Hamdan turut menasihati masyarakat Sarawak untuk berhati-hati semasa melakukan aktiviti bertuntung. Bertuntung menjadi tradisi negeri itu yang dahulunya rumah hanya menggunakan pelita minyak tanah yang kini diadaptasi dengan lampu elektronik. Justru katanya tiada halangan, namun ia juga boleh mengundang musibah jika leka. Ini pun kita nasihatkan untuk memastikan bahawa sambungan elektrik tersebut adalah betul dan tidak dibuat secara haram. Pada masa yang sama, sambungan-sambungan itu dilihat aspek keselamatan dan overuse of the switchboard, dan pada masa yang sama pastikan tidak ada berlakunya lintah pintas. Keduanya tuntung yang menggunakan pelita dan sebagainya, minyak itu dijaga. Kadang-kadang budak-budak kena melecur ni kerana minyak tumpah dan pegang pelita. Isu projek bekalan elektrik luar bandara BELB dan sistem hybrid solar yang terbengkalai di Pulau Jambungan Paitan Beluran kami ketengahkan sejak beberapa hari yang lalu. Isi hati penduduk kami sampaikan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandara KPLB. Dan ini penjelasan menterinya Datuk Seri Mazir Khalid. Pihak kontraktor sudah masuk membuat kerja-kerja di beberapa buah kampung dalam pemasangan solar. Jadi bila dia pasang solar, ada sedikit permasalahan dengan local authority, majlis daerah. Sebab dia bukan satu kampung. Dia kalau tak salah saya lebih daripada 10 kampung yang kontraktor pasang ni.
Jadi bila dia banyak kampung, diorang minta kebenaran merancang itu. Ada approval kebenaran merancang. Jadi dalam soal itu, bila ada pertembungan, dispute di antara kontraktor dengan majlis, jadi ada tergendala projek yang nak dilaksanakan itu. Jadi Kata Mazir, pandemik COVID-19 juga menyumbang kepada kelewatan projek. Namun dengan hanya sekitar 30% lagi yang perlu disiapkan, Mazir optimis projek berkenaan tidak akan jadi projek Gajah Putih. saya tengok dah jadual tu, jadualnya ada yang 70%, ada yang 60%, ada yang 75%. Jadi masih tergantung dalam lebih kurang roughly 30% lah. Tapi nak kena selesai lah sebab benda tu dah agak tergendala. Tambah-tambah lagi tahun 2021 tu ada kaitan dengan COVID. Banyak juga pekerja yang tak dapat datang ke situ. Jelasnya lagi, satu pasukan tindakan khas membabitkan semua pihak termasuk kontraktor dan pihak berkuasa tempatan PBT sudah diwujudkan dalam menyelesaikan isu berkenaan. Dan ini pula perkembangan politik. Parti Rakyat Sarawak PRS akan menampilkan muka baharu dan calon wanita untuk bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang. Presidennya Datuk Joseph Salang Gandum turut mengesahkan PRS akan bertanding di 6 kerusi parlimen. Ia termasuk Parlimen Kanawit, Lubuk Antu, Selangau, Hulu Rajang, Julau dan Seri Aman. Memang hasrat kita untuk mempamerkan bahawa kita akan mencalonkan calon-calon yang kita agak boleh memenangi kerusi tersebut. Ini adalah termasuk golongan wanita. Kita sedang menentukan bahawa kita akan ada wakil dari kaum iba dalam pilihan raya yang akan datang. Dan begitu juga kita tidak melupakan muka-muka baru. Jelasnya lagi, PRS tidak menyisihkan pandangan pemimpin dan penyokong akar umbi yang akan mempengaruhi pencalonan wakil rakyat selain menjamin sokongan yang tidak berbelah bahagi. Tetapi sekiranya didapati bahawa pengundi-pengundi di sesuatu kawasan nakkan muka lama juga, maka kita harus juga memikirkan bagaimana kalau kita tak ambil muka lama, adakah ini akan menjejaskan prestasi kita dalam PRU ke-15. Jadi ini kita mesti timbang dan fikirkan dengan sewajarnya. Beliau berkata demikian kepada Astro Awani selepas majlis makan persidangan perwakilan tahunan ke-5 PRS di Hotel Kingwood pada Ahad. Dan dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu, Salang hilang kerusi Parlimen Julau kepada calon bebas Larry Seng Wei Shien dengan majoriti 1,913 undi dalam pertandingan 1 lawan 1. Ditanya adakah beliau akan menebus kembali kekalahannya pada PRU 15 nanti, ini jawapan beliau. Ini terpulang kepada bagaimana cuacanya di bawah. Dan sekiranya saya didapati sebagai yang habis sesuai untuk bertanding di Julau, maka saya akan menyediakan diri dan boleh juga bertanding dekat Julau. Sekiranya masa pilihan raya saya merasa saya sehat dan saya tak ada gangguan lain, saya boleh memikirkan bahawa ini boleh dipikirkan lah. Tapi walaupun sekiranya diminta untuk bertanding, sekiranya saya tak sehat, bagaimana nak bertanding? Kerusi-kerusi tradisi Parlimen UMNO di Sabah wajar dikekalkan dan ditandingi oleh calon parti itu. Itu kata Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mazir Khalid melihat kepada persiapan parti itu di Sabah.
Perkataan pun tradisi kan. Kalau dah tradisi, tradisilah dia. Jadi udahlah, maksudnya kalau dah tradisi, tradisilah itu kan. Jadi kalau kita ikut tradisi lah, yang paling bagus kita ikut tradisi. Itulah yang kau bilang tradisi, jadi aku ikutlah tradisinya. Tegasnya lagi, perkara itu sudah dibincangkan ketika Perhimpunan Agung UMNO PAU baru-baru ini. Namun kata putusnya akan ditentukan ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO. Soal dasar, saya tidak boleh komen kerana apabila datang soal keputusan besar dalam parti, kita mesti bawa balik kepada pengurusan tertinggi parti. Sebab dalam institusi parti ini ada presiden, ada timbalan presiden, ada naib-naib presiden, macam dalam UMNO ni. Jadi elok dibincang di pengurusan tertinggi apabila datang perkara-perkara yang melibatkan dasar. Saya boleh komen macam tadilah. Kalau dari segi tradisi macam mana? My personal opinion, kita kembali kepada tradisi. Tapi bila datang kepada dasar, saya rasa elok kalau kita balik kepada keputusan tertinggi parti. Terdahulu, isu kerusi Parlimen Tradisi Sabah hangat diperkatakan menjelang PRU ke-15 selepas beberapa ahli Parlimen UMNO bertindak keluar parti. Di Semenanjung, UMNO menegaskan mereka akan kekal bertanding di kerusi-kerusi tradisi. Bagaimanapun di Sabah ada pihak yang mahu rundingan dijalankan agar tiada pertembungan berlaku dalam gabungan Rakyat Sabah dan Barisan Nasional GRSBN. Mazhar ditemui dalam sidang media sempena Majlis Penyerahan Keuntungan Boleh Agih Akhir 2021 Fasa 2, projek peserta Felkra Berhad disandarkan pada Ahad. Jentera Parti Warisan Malaysia Warisan di kawasan Parlimen Kalabakan sudah bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum ke-15 atau PRU 15 pada bila-bila masa. Ahli Parlimen Kalabakan, Mamun Sulaiman berkata, walaupun mereka berada dalam blok pembangkang, itu bukan penghalang untuk terus berkhidmat buat rakyat. Kita punya jentera memang selalu orang bilang bersedia dan selalu ada di kawasan. Dan kita selalu bekerja dengan keras walaupun kita di kem pembangkang sekarang dengan tiada peruntukan, tapi untuk berkhidmat kepada masyarakat ini tidak semestinya dengan peruntukan. Kita juga boleh bergerak secara orang bilang terlibat sama dengan apa-apa juga agenda di kawasan. Ketika ditanya sama ada beliau akan bertanding dalam PRU 15 akan datang, katanya Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal seorang pemimpin berjiwa besar dan tahu apa yang terbaik untuk penduduk di kawasan Kalabakan. Katanya sekiranya tidak dicalonkan, beliau akan tetap membantu kerana baginya warisan adalah wadah terbaik untuk membela nasib rakyat. Kalau saya dipilih, saya akan bekerja. Kalau saya tidak pun dipilih, saya akan bantu orang yang dipilih. Jangan terlampau risau pasal calon. Mudah-mudahan kita ada satu presiden yang baik, presiden yang berjiwa besar. Saya masih bertahan di warisan dan saya akan terus setia kepada warisan. Sambutan Aidilfitri bagi lebih 150 anak yatim di Pontianak tahun ini diceriakan dengan pakaian baharu pada hari kemenangan umat Islam itu. Rumah Zakat Kalimantan Barat atau Kalbar membawa keceriaan itu dengan membawa mereka berbelanja secara percuma di pusat beli belah di kota berkenaan. Menurut pengurus cawangan Rumah Zakat Kalbar Asrul Putrananda, anak-anak yatim ini bebas memilih sendiri pakaian serta kasut sesuai dengan cita rasa dan keinginan mereka. Kita belanjakan mereka baju lebaran, celana lebaran untuk nanti di Idul Fitri dan membuat mereka tersenyum bahagia. Target kita bisa menembus di angka 150 hingga 200 anak yatim dan duafa di akhir Ramadan ini dengan belanja mereka kurang lebih 300.000 hingga 350.000 per anak. Kebanyakan anak-anak yatim ini tinggal di pinggir kota Pontianak yang kehidupan sukar mereka telah dikenal pasti oleh Rumah Zakat Kalbar sebelum Ramadan. Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo malam ini. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat, kita jumpa lagi.